Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti semua rakyat Malaysia sudah tahu, tidak ada satu gabungan pun yang menang cukup kerusi untuk bentuk kerajaan. Baik Barisan Nasional, Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional, dan gabungan parti-parti Sabah dan Sarawak duduk tunggu lihat gabungan mana yang akan akhirnya berjaya bentuk kerajaan dan Sabah Sarawak akan join gabungan itu untuk bentuk satu kerajaan pusat. So, Sabah Sarawak wait and see. Di Semenanjung, tiga gabungan tu masih berbincang, masih negotiate, masih horse trading. Kalau kita bersatu, apa kita dapat? Basically, what can I get if I support you to form the federal government? Jadi, Anwar Ibrahim sudah umum yang dia sudah, Pakatan Harapan sudah mempunyai cukup 112 kerusi untuk bentuk kerajaan. Tapi apabila ditanya, memandangkan Pakatan Harapan tak cukup kerusi, bermaknanya kerusi itu perlu datang dari parti lain. Jadi parti yang mana? Anwar tak mau jawab. Dia kata bila dia menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dia akan dedah. Sementara tu dia tidak akan dedah. Dia buat samalah macam dulu. I have the numbers. Bila ditanya, dia kata I will let the Agong know. Tapi bila jumpa Agong, dia tak tunjuk pula numbers dia yang dia claim dia ada. Muhyiddin Yassin pun sudah umum, dia cukup kerusi untuk bentuk kerajaan. Jadi kedua-dua lah, Anwar dan Muhyiddin, kedua-dua telah mengumum yang mereka cukup majoriti untuk bentuk kerajaan. Tapi tidak mungkin. Only one can have the majority. Tak boleh kedua-dua. So, siapa yang sebenar has the majority? Pakatan ke Perikatan? Dan dari mana majoriti itu datang? Oleh kerana kedua-dua tidak cukup kerusi untuk bentuk kerajaan. Bermakna majoriti itu perlu datang dari luar. Dari luar Pakatan atau luar Perikatan. Dan bermaknanya majoriti itu perlu datang bukan saja dari Sabah dan Sarawak, tapi dari Barisan Nasional juga. Pagi ini, Majlis Tertinggi UMNO, MKT UMNO, telah bermesyuarat untuk membincang adakah UMNO Barisan join Pakatan atau join Perikatan. Dan UMNO pecah dua. Pucuk pimpinan UMNO separuh nak join Pakatan, separuh nak join Perikatan. Jadi mesyuarat pagi ini ditangguh oleh kerana tidak boleh buat keputusan. UMNO pecah dua. Geng pro Pakatan pun ada, geng pro Perikatan pun ada, dan mereka tidak dapat berpakat sebulat suara siapa mereka nak join. Of course, geng Presiden nak join Anwar Ibrahim, tapi geng Ismail Sabri tidak mau join Anwar Ibrahim. Dia nak join Perikatan Nasional. Jadi sekarang ni nampak UMNO berpecah di antara geng Anwar yang dipimpin oleh Ahmad Zahid Hamidi dan geng Perikatan yang dipimpin oleh Ismail Sabri Yaakob. So, keputusan pilihan raya semalam ni bukan saja menyebabkan UMNO hilang kuasa, tapi menyebabkan UMNO yang sudah retak menanti belah. Akhirnya, belah dua. So, UMNO is finished. Dari segi kuasa politik di federal, UMNO is out. Dan dari segi kekuatan UMNO sebagai parti politik Melayu, UMNO is also finished. Future UMNO ni akan ditentukan adakah mereka join Anwar di dalam Pakatan atau join Perikatan. Dan sekiranya perpecahan ni tidak boleh diselesai, makna separuh dari UMNO mungkin akan join Pakatan, separuh dari UMNO akan join
perikatan. Kalau itu berlaku, akhirnya Parlimen masih tergantung. Parlimen will still see a hung Parlimen kerana UMNO pecah dua dan separuh join di sini, separuh join di sana, bermaknanya they will still be checkmate ataupun stalemate. Mereka tidak akan boleh putuskan siapa boleh bentuk kerajaan, pakatan ke perikatan. So, the only way to solve this stalemate ataupun hang parlimen ialah UMNO Barisan decide nak join kiri ke nak join kanan. Kalau UMNO pecah dua, Barisan pecah dua, separuh join kiri, separuh join kanan, bermaknanya Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong akan menghadapi masalah besar untuk menentukan siapa akan jadi Perdana Menteri dan parti atau gabungan mana yang akan jadi kerajaan. Bermaknanya the political mess will continue to be a mess or will become a much bigger mess than today. Dan penafian yang dibuat bahawasanya Ahmad Zahid Hamidi dan Anwar Ibrahim tidak ada secret deal, tidak ada perjanjian sulit untuk nak bentuk kerajaan, hari ini terbukti benar. Di dalam mesyuarat MKT UMNO, mesyuarat pucuk pimpinan UMNO, perkara ni sudah terdedah. Rahsia sudah terdedah bahawasanya memang Ahmad Zahid Hamidi mengetuai golongan pro Anwar dan beliau ataupun golongan ini nak UMNO dan Barisan Nasional menyertai kerajaan Pakatan Harapan. Apa yang telah dinafikan selama setahun ni terbukti bohong. Dan yang sebenar memang ada deal di antara geng Zahid Hamidi yang juga dipanggil geng kluster mahkamah, bahawasanya mereka ada deal dengan Anwar sekiranya berlaku hang parlimen, sekiranya parlimen tergantung, maka UMNO akan join Anwar atau Pakatan Harapan untuk bentuk kerajaan. Tapi kerana UMNO tidak sebulat suara, tidak 100% setuju, maka mesyuarat pagi ini tergantung dan tidak ada keputusan dan negotiation masih berjalan untuk gabungan mana. Pakatan ke, perikatan ke, yang akan membentuk kerajaan bersama Barisan dan Sabah dan Sarawak. The mess is even worse today than it was yesterday. Dan ini semua kerana keputusan ataupun strategi yang dibuat oleh Presiden dan Timbalan Presiden UMNO yang backfire. Dan perkara ni kita sudah warning lebih awal yang sebenarnya. Masa kita warning dulu, mereka maki kita, mereka hina kita. Dia kata, awak ni Tuhan ke? Awak ni Tok Nujum ke? Macam mana awak boleh tahu benda ni semua? Garantilah Pakatan akan menang pilihan raya dengan 120 kerusi. Ada yang kata garantilah Barisan Nasional akan menang pilihan raya dengan 120, 130 kerusi. Ada yang kata Perikatan Nasional akan wipe out. Parti Bersatu, PAS, tidak akan menang satu kerusi pun. Akhirnya, mereka sapu bersih 6 negeri dan di Pahang pun Barisan Nasional hampir tumbang dan boleh dikatakan dalam sejarah UMNO semenjak ditubuhkan tahun 51, iaitu more than half a century ago, this is the worst UMNO has ever performed. Dan sekiranya orang UMNO masih percaya yang masa depan UMNO ni masih cerah, mungkin mereka ni buta dan pekak dan tidak memahami yang satu reformasi politik sudah berlaku di dalam Malaysia. A change has come to Malaysia. Malaysians have decided to discard, untuk menghapuskan sistem politik lama, iaitu sistem warlord
di mana kita ada warlord yang menentukan masa depan UMNO. Tidak. Hari ini rakyat sudah send a message kepada semua parti politik. Rakyat akan menentukan. The rakyat will decide the future direction, the hala tuju of Malaysian politics. The days of the warlord sudah habis, sudah tamat. Warlord banyak kena pancung. Mereka yang tak kena pancung, seperti Anwar Ibrahim lah, Ahmad Zahid Hamidi, hampir tumbang, dan majoriti yang mereka menang pun very unimpressive. In fact, majoriti seperti demikian samalah macam mereka kalah. Boleh kita katakan mereka kalah dalam menang. Memandangkan tu. And di Pematang Pauh, message kepada Anwar juga sama. Your days of being the Tok Guru ataupun the warlord ataupun Tok Gawa of Pematang Pauh is over. Anwar telah disingkir keluar dari dia punya fortress, dia punya kubu Pematang Pauh. It's finished. A new day has come. Satu era baru telah muncul. And the message from the rakyat is, we are the boss. And you work for us. Assalamualaikum. Salam sejahtera.